Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada pada hari ketiga dari hari-hari yang mulia. Itulah hari 10 awal Zulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita untuk beramal salih pada waktu-waktu sebegini, sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana baginda bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadzal 'ashar." Qalu walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan bersabda, tidak ada hari-hari yang mana amalan salih padanya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding hari-hari yang 10 ini. Para sahabat bertanya, bagaimana atau tidakkah boleh dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Kecuali seorang lelaki yang keluar dengan harta dan nyawanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu pun. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa. Hari ini hari yang ketiga, alhamdulillah. Kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan izin untuk berada padanya. Maka sayugia diingatkan kita semua agar memperbanyakkan zikir, tasbih, takbir, tahlil, dan juga membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan menghadiri majlis ilmu dan seumpama dengannya. Apa juga amal salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita untuk beramal dengan amal yang salih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan baca satu kitab. Bermula dengan satu kitab, iaitulah kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, Al-Quraniyah, Arba'un Al-Quraniyah. Al-Arba'un ni 40, Al-Quraniyah ni Quran lah. 40 apa? Iaitulah kumpulan 40 hadis. 40 ni kitab hadis 40 kan. Para ulama ni dia ada satu metod dalam mengumpulkan hadis. Dia letak hadis 40 hadis. Yang masyhur 40 hadis Al-Imam An-Nawawi. Ada banyak lagi 40 hadis Al-Arba'inat. Al-Arba'unat ni kata. Tapi hari ni kita baca dengan Al-Arba'un Al-Quraniyah, iaitulah 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran. Dia kumpulkan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan, kemuliaan, hukum-hukum, adab-adab dan hal-hal penting yang berkait dengan Al-Quran. Yang ini penting, kalau boleh semua para asatidzah, para ilmuwan, para apa lagi kita kata ahli Quran lah, para penghafal Al-Quran. Kalau boleh para penghafal Quran pun boleh membacakan atau boleh baca hadis ni untuk kita sama-sama mengambil istifadah. Untuk sama-sama kita ambil istifadah daripada hadis ni. Daripada hadis ni. Yang kita nak baca apa dia? 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran. 40 hadis
berkaitan dengan Al-Quran. Baik. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau boleh pelajar-pelajar tahfiz, asatidzah, ustaz-ustaz, kita baca hadis ni. Selain daripada kita baca Quran, dan kita ambil panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis kitab ni Syekh Ahmad bin Abdul Razak bin Muhammad Al-Ibrahim Al-Anqari. Al-Anqari. Baik. Kita baca mukaddimah dia. Kita nak baca belakang kitab ni, kita nak baca je tuan-tuan. Dan penulis ni lebih alim daripada saya, jadi saya pun pada baca dia lah. Baik. Kita baca dulu kata pengantar, penasihat dan penanggungjawab khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kepada Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk dan penuntun kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada manusia yang mulia dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Quran ni anugerah Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia sampai datangnya hari kebangkitan. Pedoman untuk sampai hari kiamat. Dan telah ditunjukkan kepada saya satu karya dari Syekh Ahmad bin Abdul Razak bin Muhammad bin Zaid Al-Ibrahim Al-Anqari yang telah menyusun buku yang berjudul Al-Arba'un Al-Quraniyah, yang membahas seputar keutamaan dan kemuliaan Al-Quran, yang mencakupi kewajipan di dalamnya dari ilmu, amal yang dilakukan dengan ikhlas serta benar, serta keselamatan niat dari hal yang memalingkan diri, dan tidak diragukan lagi barang siapa yang mencermati buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad ini, maka dia akan menemukan bahawa buku ini sangat penting adanya. Penting bagi kita baca buku ni, apalagi di zaman ini, di saat di mana seorang Muslim memerlukan untuk memahami dan menyedari betapa pentingnya mempelajari hukum-hukum yang berkait dengan urusan agamanya dan kehidupannya melalui Al-Quran dan hadis. Penting kita tahu urusan hidup kita ni, macam mana kita nak manage kehidupan kita berpandukan Al-Quran dan hadis. Kerana inilah panduan dalam hidup yang Allah Ta'ala bagi. Jadi kalau kita nak manage diri kita sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, maka managelah kehidupan kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Baik. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bukan perkataan Rasulullah ni, bahawa Ibnu Umar meriwayatkan, kami tidak mempelajari 10 ayat yang dihafal kecuali kami belajar di dalamnya ilmu dan amal. Ini perkataan Ibnu Umar, kecuali kami belajar di dalamnya dari ilmu dan amal. Maka mempelajari Al-Quran dan hadis haruslah keduanya dipelajari melalui talaqi, yakni belajar langsung dengan ulama yang senantiasa menjaga dan menggabungkan di antara ilmu, hafalan dan pemahaman yang meliputi faham yang benar dan sesuai dengan petunjuk yang sesuai dengan tuntutan agama dan kehidupan seperti sesuainya di antara perkataan dan perbuatan. Okey. Dalam mengumpulkan hadis Quraniyah ini, jadi Ibnu Umar dia kata, kami dulu kalau belajar Quran, kami belajar sikit-sikit, 10 ayat demi 10 ayat.
Bila kami baca 10 ayat, kami faham maknanya, kami hayati, kami beramal dengannya, barulah kami berpindah kepada ayat yang seterusnya. Jadi slow-slow pun tak apalah. Lagi pula zaman dulu adalah zaman penurunan Al-Quran. Jadi bererti Quran ni bukan sekadar dibaca, dia mesti difahami dan juga diamalkan. Dan ini penting. Dan pengumpulan hadis Quraniyah ini, saya tidak melihat bahawa Syekh Ahmad Al-Ibrahim melakukan pembatasan atas beberapa hadis yang lain, dan hadis yang berkaitan dengan Al-Quran telah banyak juga disebutkan lebih detail dalam Al-Quran dan hadis. Selainnya, dalam Al-Quran dan hadis selainnya, yakni ada banyak lagi hadis-hadis yang berkait dengan keutamaan Quran ni, seperti Musnad Imam Ahmad, buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, yang ditulis oleh Ibnu Shaybah dalam Sahih Ibnu Hibban, Musnad Sa'id bin Mansur, dan selainnya dari perkara usul dalam Islam. Akan tetapi dalam hal ini Syekh ingin memberikan perhatian terhadap kepentingan, keutamaan, menghafal, mentadabburi Al-Quran dengan cara mengingatkannya dengan hadis-hadis tersebut. Bukan untuk satu pembatasan kepadanya, bukanlah kata inilah semua sekali hadis yang berkait dengan Al-Quran. Banyak lagi. Makna Syekh bukan kata pembatasan ni, maknanya inilah semua sekali, tak. Tapi Syekh bermaksud untuk meletakkan asas sebagai pondasi untuk menghafal dan penerapan ayat Al-Quran terhadap realiti hukum dari hukum-hukum yang berkembang dan pemahaman terhadap satu kejadian. Maksudnya di sini Syekh ni nak bagi asas kepada kita berkait dengan hadis-hadis yang ada berkaitan Quran. Padahal hadis-hadis yang kalau kita nak kumpulkan semua banyak lagi. Okey. Dan cukuplah kemuliaan bagi seorang penghafal Al-Quran diberikan kepadanya berupa balasan pahala baginya, syafaat baginya, kesaksian baginya, penyembuh baginya, dan diberikan keberkatan terhadap apa yang dia dapatkan sesuai dengan kelurusan hati, keikhlasan niat dan ketakwaan serta kesalihannya. Baik, ini takdim ataupun kata pengantar dari penasihat ataupun seorang Syekh Al-Luhaidan. Kemudian penulis kitab ni Syekh Ahmad bin Abdul Razak. Dia kata apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya semua. Amma ba'du. Buku Al-Arba'un Nawawiyah ini adalah buku yang saya kumpulkan. Di dalamnya 40 hadis sahih tentang Al-Quran yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan hukum dan adab Al-Quran. Jadi kita nak bicara tentang Quran tapi dalam konteks hadis. Apa hadis yang bercakap tentang Quran? Tentang kemuliaan dia, hukum dia dan adab dengan Al-Quran. Maka saya berusaha menulis hadis dengan istilah yang mudah, penjelasan yang jelas, agar para penuntut ilmu mendapatkan kemudahan dalam menghafal dan mengambil manfaat serta mengamalkan isi kandungannya. Makna kalau boleh ya, orang yang hafal Quran, dia boleh hafal 40 hadis ni. Kalau mahak-mahak tahfiz yang ada pelajar tahfiz, sebaiknya dia buat silibus 40 hadis untuk ahli Al-Quran. Supaya pelajar-pelajar Quran dia tahu tentang keutamaan dan kewajipan dia. Maka barang siapa yang mempelajari hadis-hadis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran dan kemuliaannya, maka sesungguhnya dia mendapatkan bukan hanya mencakup secara khusus tentang cara menghafal Quran atau mempelajari huruf dan tajwid atau memperindahkan bacaan,
Tetapi sesungguhnya yang membaca hadis dengan saksama dan mempelajarinya, maka dia akan mendapati bahawa hadis-hadis tersebut juga syarat dengan anjuran untuk menuntut ilmu, amal, tilawah dan juga hafalan. Jadi kalau boleh seiring lah, maknanya kita hafal Quran dan ada hadis yang kita hafal. 40 hadis tu kita nak mula dengan yang mana? Antara yang kita boleh mulakan ialah 40 hadis berkaitan dengan Quran. Kemudian 40 hadis Al-Imam Nawawi pun boleh, ataupun salah satunya kita nak dahulukan ke depan. Kurang-kurangnya orang yang hafal Quran ni dia ada panduan dalam memahami dan beramal dengan Al-Quran. Akhir kata, saya mengajak kepada saudara dan saudariku untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dan mengamalkan keduanya baik secara lahir maupun batin, dan meninggalkan segala hal yang menyelisihi keduanya dari perbuatan bid'ah, dosa dan perbuatan yang melalaikan. Okey, seperti yang saya sebutkan bahawa penulisan buku ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Jadi Syekh Ahmad ni dia bagikan buku ni disusun. Ada bahagian pertama tentang keutamaan membaca Quran dan mempelajari Quran. Yang ni biasa, famous, orang tahu. Kemudian bahagian kedua, adab dan hukum dalam membaca Al-Quran. Ketiga, tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Keutamaan menghafal Al-Quran. Keempat, hadis tentang anjuran untuk berpegang teguh dalam membaca Al-Quran. Yang ni istiqamah lah. Kita bukan sekadar hafal Quran, tapi kita kena bertemankan Al-Quran sampai akhir hayat kita. Kadar mana yang kita nak baca berteman tu, tengok keadaan, tengok kemampuan kita. Tapi adalah panduan dianya. Yang kelima, hadis tentang dibolehkan memperindahkan suara ketika membaca Al-Quran. Okey. Yang keenam, hadis tentang keikhlasan dalam beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan bahagian ketujuh, beberapa hadis tentang keutamaan beberapa surah dalam Al-Quran. Sekian, dan saya minta kepada Allah agar diberikan taufik dan petunjuknya serta keikhlasan dalam berkata dan berbuat. Saya juga meminta kepada Allah agar mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, serta keluarga yang masih hidup dan yang telah wafat, serta kepada para guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Okay. Buku ni ditulis pada tahun 1427. Jadi baru lagi lah. Hafizahullah Syekh ni. Baik. Penterjemah ni dia di Indonesia. Kata penterjemah dia ni, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita semua masih berada dalam keimanan dan ketakwaan. Selawat serta salam kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah, penterjemah menghubungi langsung penulis untuk meminta izin agar diterbitkan bukunya edisi bahasa Indonesia. Kemudian penulis pun menyetujuinya dengan harapan mengingatkan banyaknya manfaat, secara terus bersetuju kerana banyaknya manfaat yang dapat diraih oleh kita semua. Atas izin Allah, penterjemah sudah talaqi, yakni baca langsung isi buku ini oleh penulis yang bermukim di Riyadh, Arab Saudi. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihat. Allah yang berhak dipuji dengan segala pujian indah untuknya. Buku yang hadir di tangan para pembaca ini adalah buku yang berisi kumpulan 40 hadis sahih yang mencakupi tentang keutamaan, kemuliaan, hukum-hukum, adab-adab dan hal-hal penting yang berkait dengan Al-Quran.
Buku ini ditulis oleh Syekh Ahmad bin Abdul Razak bin Muhammad Ali Ibrahim Al-Anqari. Beliau adalah salah satu ulama di bidang hadis di kota Riyadh, Arab Saudi. Setelah saya mengenal dan membaca isi dari buku 40 hadis Al-Quran yang mengandungi banyak hal penting yang belum diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, khususnya ilmu yang berkait dengan Al-Quran, maka dari itu saya berinisiatif untuk menterjemahkannya sehingga boleh dirasakan manfaat dan kehadirannya di tengah masyarakat, serta menjadi pun buku panduan yang menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Besar harapan kami dengan hadirnya buku ini dapat memberikan manfaat kepada kaum muslimin dalam mempelajari Al-Quran, terlebih setelah melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Banyak kaum muslimin yang belum mengerti hakikat nilai dan kepentingan diturunkan Al-Quran. Banyak di antara mereka tidak boleh membacanya, tidak berusaha memahami dan mentadabburinya, malas menghafalnya, bahkan berat untuk mengamalkannya. Jadi memang banyak kita ni kurang dengan Al-Quran. Banyak sangat. Kita baca telefon kita tu dengan kadar berganda-ganda, berkali ganda lebih daripada Al-Quran. Kita faham surat khabar, kita faham buku-buku cerita lebih daripada kita faham Al-Quran. Kita turut kepada perintah pekeliling pejabat, pekeliling bos, pekeliling apa tu surat SOP kerajaan, kita taat kepadanya lebih daripada kita taat kepada petunjuk dari Al-Quran. Sebab tu penting untuk kita, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita baca buku ni agar kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan interaksi yang baik. Semoga kita tidak termasuk dari golongan yang mengabaikan Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala kata tentang Rasul, apabila Rasul berkata kepada Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Okey? Jadi semoga kita tak termasuk golongan tersebut, dan semoga kita senantiasa menjadi golongan yang bersama Al-Quran, senantiasa bersama Al-Quran, menjadikan Al-Quran teman hidup kita, sehingga kita menjadi bahagian daripada keluarga Allah di dunia dan mendapat tempat terbaik di akhirat dengan naungan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, ni dia tips dia bagaimana menghafal hadis. Maknanya macam saya kata tadi, sebagaimana kita boleh hafal Quran, hafallah hadis 40 ni. 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran. Jadi guru-guru tahfiz kena hafal. Jadikan dia silibus kalau boleh untuk anak-anak tahfiz kita. Jadikan dia silibus untuk anak-anak tahfiz kita. Baik. Maka sebelum daripada bicara lain, dia datangkan satu hadis sebagai pembuka bicara. Yakni mukaddimah dia dengan kitab ni pun guna hadis dia juga. Okey, mukaddimah dia pun dia guna hadis. Hadis mananya? Hadis an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa wa inna likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan itu tergantung niatnya. Seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Penting. Sebelum kita baca hadis ni atau kitab ni dengan lebih lanjut, perelokkan niat kita. Kita niat nak dapat manfaat daripada hadis ni, dan kita niat nak beramal dengan Al-Quran sesuai dengan petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia atau kerana wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya menurut apa yang dia hijrah kepadanya. Hadis ni masyhurlah, innamal a'malu binniyat, hadis yang berkait dengan niat kita. Seakan-akan penulis ni kata supaya kita menjaga niat kita dalam membaca buku ni. Ulasan, semoga Allah memberikan ampunannya kepadaku. Sesungguhnya saya mulai dengan hadis ini sebagai contoh para imam dan ulama terdahulu, serta mengikuti imam ahlul hadis yang tidak diragukan lagi, iaitulah Abi Abdullah Al-Bukhari. Dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari pun hadis ni diletakkan hadis yang pertama. Dan para generasi terdahulu sangat menyukai membuka isi bukunya dengan hadis tersebut. Sebagaimana kata Ibu Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi rahimahullah, dia berkata, barang siapa yang ingin menyusun sebuah buku, maka hendaklah dia memulainya dengan hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dengan hadis inilah, innamal a'malu binniyat, di setiap babnya. Kalau bolehlah. Maka dari itu saya memulai membuka buku saya 40 hadis Al-Quran sebagai pengingat bagi diri saya dan juga para pembaca dan penuntut ilmu, untuk senantiasa meluruskan niatnya dalam segala perkara baik yang segala perkara baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi kita pun baca hadis ni, kita ingat dalam apa jua situasi kita kena jaga niat kita. Niat ni lah paling payah. Hafal Quran pun, nak belajar Quran pun kena ada niat juga. Jadi ikhlaskanlah niat dalam membaca dan mempelajari ilmu Al-Quran. Dan kita kena ingat bahawa antara orang pertama yang dicampakkan ke dalam neraka ialah tiga golongan. Golongan yang pertama ialah orang yang berjihad fi sabilillah tapi tak ikhlas. Golongan yang kedua, orang yang belajar Quran dan ilmu agama tapi tidak ikhlas. Dan golongan yang ketiga adalah orang dermawan tapi tidak ikhlas. Tiga ni disebut dalam hadis golongan pertama yang akan dibicarakan dan dihukum di hari akhirat kelak. Jadi kita harap kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari golongan tersebutlah. Dari golongan tersebut. Lepas tu ikhlaskanlah niat kita. Baca Quran pun kena ikhlas niat, baca hadis pun kena ikhlas niat, dan mintalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, barulah kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Masuk terus hadis begini. Memanglah kita pun tak nak baca panjang-panjang, tuan-tuan. Kita nak hafal, atau kita buat kalau boleh nak hafal hadis ni, nak faham hadis ni. Okey. Hadis yang pertama. Keutamaan mempelajari Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Ingat ada hadis ni? Hadis ni famous, masyhur ni. Kalau boleh bila kita dengar hadis tu, kita ada rasa nak hafal hadis. Bila kita hafal hadis tu, kita ingatlah hadis tu, dan hadis tu boleh senantiasa kita ambil panduan dia. Baik.
Sekali lagi kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله lam yusri' bihi nasabuh. Rawahu Muslim. Baik, maksud dia dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Tujuan apa dia berkumpul? Ingin membacakan kitab Allah, yakni Al-Quran. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian dia nak mempelajari Al-Quran. Tadarus. Tadarus ni maknanya mempelajari Al-Quran. Melainkan bila dia buat macam tu, dia berkumpul di rumah Allah, dia baca kitab Al-Quran, mempelajari kitab Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut nama-nama mereka pada para malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang kurang amalnya, maka nasabnya tidak akan mengangkatnya. Nasabnya tidak mengangkatnya. Ini keturunan dia. Baik. Faham tak hadis ni? Faham tak hadis ni? Ulasan dia. Ulasan kepada hadis ni. Keutamaan yang terkandung dalam hadis ini juga mencakupi individu. Meskipun seorang saja membaca Al-Quran di masjid atau mempelajarinya, maka dia juga mendapatkan pahala keutamaan hadis ini. Okey? Jadi walaupun hadis tu tunjuk ramai orang berkumpul, tiba-tiba tak ada orang ramai, dia seorang je. Boleh tak pahala juga untuk dia? Jawapan dia boleh. Jawapan dia boleh. Walaupun hadis ni menunjukkan bilangan ramai, tapi pahala tu boleh didapati sekiranya dia bersendirian dalam mempelajari Al-Quran. Lepas mayang, lepas duduk di surau, dia buka Quran, dia baca terjemahan, dia baca tafsir. Okey, dia mentadaburi maknanya, dia dapat pahala ni. Tak ada kumpulan, tak apa ke? Tak apa. Pasal apa? Hadis ni umumnya kalau umumnya mencakupi semua individu. Kalaupun tak ada orang yang berkumpul ramai-ramai untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, dia seorang buat macam tu pun sudah cukup bagi dia untuk mendapatkan pahala tersebut. Apa kemuliaan dia? Dia sebutkan tadi. Malaikat datang memayungi lah, diturunkan ketenangannya, diturunkan rahmat kepadanya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajaran dari hadis ni. Pelajaran dari hadis ini. Pertama, keutamaan berkumpul di masjid untuk mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Ilmu ni kena mengaji di masjid. Dan mengajarkan Quran pula keutamaan dia di masjid. Bukan di kubur. Ada orang nanti dia nak baca khatam Quran di atas kubur. Nak zikir dekat kubur. Bukan. Keutamaan berkumpul di masjid. Masjid tempat ilmu ni, masjid tempat kita berkumpul untuk ilmu. Batu masjid-masjid zaman dulu jadi pusat penyebaran ilmu. Okay? Cukup dengan masjid mereka, ilmu tersebar. Dan madrasah mereka adalah masjid. Kita ni madrasah lain, masjid lain. Madrasah ramai orang, sepi je masjid.
Padahal masjid adalah tempat penyebaran ilmu. Jadi dalam hadis ni ada keutamaan berkumpul di masjid untuk mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran. Okey. Jadi keutamaan masjid. Belajarlah di masjid, duduklah cari ilmu di masjid. Walaupun kita boleh online, tapi duduk di masjid itu lebih utama. Sebab pahala nak pergi, pahala pulang. Cuma berkumpul dan duduk di masjid tu dapat banyak lagi sampingan dia. Dapat banyak lagi pahala-pahala sampingan dia. Dalam surah An-Nur ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu wa yusabbihunahu pada waktu siang atau pagi dan juga petang. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan nama Allah di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Jadi ini keutamaan duduk di masjid. Baca zikir, baca Quran, duduklah di masjid. Yang kedua dalam hadis yang sama juga. Saling mengajarkan di antara mereka. Ini sebuah anjuran bahawa ilmu tidak didapatkan kecuali dengan datang ke majlis ilmu, mempelajarinya secara langsung, yakni talaqi, termasuk di dalamnya mempelajari proses termasuk di dalamnya mempelajari hal-hal yang berkait dengan Al-Quran, proses belajar dan mengajar, menghafal ayat, memperbaiki bacaan dan hukum tajwid, penafsiran serta pelbagai ilmu syar'i yang lain. Jadi berkumpul. Pertama ayat tadi berkumpul. Yang kedua, bila kumpul buat apa? Baca Quran dan mempelajari Al-Quran. Jadi yang dimaksudkan baca Quran dan mempelajari Quran ni, pertama pelajari secara langsung. Yang kedua, mempelajari hal-hal yang terkait dengan Quran. Termasuk juga mempelajari Quran selama kita duduk proses nak hafal Quran, nak belajar Quran. Orang tu nak tasmik dengan ustaz ni pukul 9. Dia duduk mengajilah, cek bacaan. Okay? Itu sudah dikira dia mempelajari Al-Quran. Okay? Ataupun orang tu duduk menulis. Dia nak hafal Quran, dia menulis. Itu juga termasuk daripada proses mengajarkan Al-Quran. Belajar atau tu. Jadi maknanya kita nak supaya kita tergolong dalam hadis tu. Tu tujuan bahas. Kita tak nak kalau kita baca hadis, oh ni kumpulan tu, habis tu kita duk kumpulan mana? Kumpulan aku tak ada mana-mana. Nanya. Jadi kita nak tergolong. Kalau kita duduk baca tafsir, tergolong tak dengan hadis tadi? Tergolong. Kelebihan tu kita nak. Jadi bila kita nak dapat kelebihan tersebut, kita kena berbuat sesuatu yang menyamai ataupun termasuk dalam kumpulan yang disebutkan. Jadi termasuk dalam kumpulan mengajar Al-Quran, belajar dan mengajar Al-Quran, termasuk apa? Proses belajar dan mengajar, proses menghafal Quran, proses membaiki bacaan dan hukum tajwid, tafsiran serta pelbagai ilmu syar'i lainnya yang berkait dengan Al-Quran. Yang ke sambungan, para malaikat senantiasa menyebut nama-nama para penuntut ilmu di hadapan Allah, dan Allah akan selalu mengingat nama hamba-hambanya yang senantiasa mengingati Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, barang siapa yang ingat kepadaku di dalam dirinya, man zakarani fi nafsi, siapa yang ingat kepada aku dalam dirinya, makna secara diam-diam, maka aku pula ingat kepadanya aku pula ingat
kepadanya di dalam diriku. Allah balas ingatan tersebut dengan Allah pun ingat kepada dia. Dan barang siapa yang ingat kepadaku dalam satu golongan, nescaya aku pun ingat pula kepadanya di dalam golongan yang lebih baik dari golongannya. Jadi kalau Allah ingat kita, lagi baik golongan yang Allah Ta'ala sebut daripada golongan yang kita sebut. Baik. Habis dah hadis yang pertama. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa kelebihan yang ada dalam hadis ni? Dia tak tulis kelebihan dia. Apa kelebihan yang ada dalam hadis yang pertama? Keutamaan mempelajari Al-Quran. Pertama, nazalat alaihimus sakinah. Pertama, kelebihan yang dia dapat apa? Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, ghasyiathumur rahmah. Yang ketiga, haffat bihimul malaikah. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ada 4 kebaikan. Pertama, turun ketenangan kepada mereka. Okey, diliputi ketenangan. Ini yang pertama. Okey. Diliputi ketenangan. Bila dia ngaji Quran, makin dia belajar makin tenang, makin dia belajar makin tenang. Makin dia belajar, makin dia baca makin tenang. Pasal apa? Ni kemuliaan yang Allah janjikan kepadanya. Kemudian rahmat dan kasih sayang. Allah berikan kepadanya rahmat dalam semua urusan dia. Sehingga dia mendapat kebaikan yang banyak, murah rezeki, dapat sihat wal afiat, terpandu, diberi taufik untuk beramal, dipandu dengan untuk akidah yang benar. Jadi ini semua adalah kesan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga ialah dikelilingi oleh para malaikat. Ini keutamaan Quran. Dikelilingi oleh para malaikat. Malaikat turun duduk dalam hadir dalam majlis mereka bersama. Dan yang keempat, Allah Azza wa Jalla akan menyebut nama-nama mereka kepada malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Allah akan tengok malaikat, fulan tengah ngaji Quran, fulan tengah ngaji Quran. Jadi Allah Ta'ala bangga kepada mereka, sehingga Allah Ta'ala sebut kepada malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hujung hadis ni Nabi SAW kata, man batta'a bihi nasabuh lam yusri' bihi man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalan dia kurang, dia dilambatkan oleh amalan. Macam mana dilambatkan oleh amalan? Kita ni berjalan di hari akhirat, tiang sirat tu laju ke perlahan dengan kadar amalan kita. Jadi ada orang ni beramal dia sedikit sangat, sehingga dia ni kurang pahala dan perlahan saja perjalanan di hari akhirat. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang amalannya kurang, dia tidak akan dilajukan dengan keturunan. Dengan keturunan. Jadi sebab tu hadis ni nak mengingatkan kepada kita, jangan kita bergantung pada keturunan untuk dapat kemuliaan. Tetapi sebaliknya, Al-Quran adalah tempat untuk kita menjadi mulia. Jadi kalau nak kemuliaan dalam kehidupan kita yang seterusnya, bertemanlah dengan Al-Quran. Okay? Bertemanlah dengan Al-Quranul Karim, agar nanti kita mendapat kelebihan, disebut nama-nama ni di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Quran, kita mulia. Tapi kalau kita keturunan mulia tak baca Quran, keturunan jangan kira dia anak tok guru, dia anak tok lebay, dia anak
apa tu, orang soleh, yang kira keturunan orang-orang baik, tapi keturunan dia tidak dapat menolongnya sekiranya dia sendiri tak ada amal soleh. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang dilambatkan oleh amalan dia, dia tidak akan dicepatkan oleh keturunan. Maknanya dia tak boleh kata saya dulu anak fulan bin fulan, keturunan dia, sebut keturunan dia. Tak ada maknanya sebut keturunan, sebab apa yang dikira hari akhirat keturunan tidak lagi bermanfaat. Tidak lagi bermanfaat. Yang boleh tolong dia tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada 4, ingat ya, ada 4 kelebihan dalam hadis ni. Cuma dia tak tanda, kita tulislah sikit ni. Tulis sini. Pen pun tak bawa hari ni. Pertama, kelebihan dia apa dia? Tadi diselubungi apa? Ketenangan. Okay, yang kedua, dilimpahi. Dilimpahi apa? Rahmat. Yang ketiga, dikelilingi. Dikelilingi apa? Malaikat. Yang keempat, dipuji. Siapa yang puji? Dipuji Allah. Di mana Allah puji? Di hadapan para Allah. Para, tekan apa pula ni? Malaikat. Okay, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi dalam hadis ni ada 4 kelebihan ni. So macam mana kita nak termasuk dalam kelebihan ni? Kena menepati yang disebut sebagai ahli Al-Quran tadi. Ahli Al-Quran. Dan peringatan bagi siapa yang keturunan dia walaupun keturunan ahli Quran, tapi tetap juga dia kena baca Al-Quran. Walaupun dia keturunan ulama atau keturunan orang soleh, dia tetap kena baca Al-Quran. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya berhenti setakat tu hari ni. Kita berhenti awal sikit hari ni. Lagi pun ini adalah kuliah kita pertama. Masih lagi dalam situasi berjaga-jagalah ni. Doakan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kelapangan kepada kita, kesihatan untuk terus kita berkuliah dan memberikan manfaat kepada umat nanti, insya-Allah. Terima kasih kepada pihak PQDM yang sudi menaja bacaan ataupun untuk menjadi host kepada bacaan kita pada kitab ini.
Alhamdulillah kita dah tamat sebelum daripada ni dengan beberapa kitab. Ini adalah kitab kita yang ketiga untuk siri kuliah dengan PQDM. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan dia sebagai amal salih kita di hari-hari yang istimewa ini. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya nak mengambil kesempatan ini untuk kita sama-sama bantu. Semalam saya pergi ziarah kepada satu kawasan, itulah pelarian Rohingya dekat dengan Pandan Indah ni, yang kita dah bagi pun sebelum ni, sebelum untuk infak Ramadan. Tapi semalam saya pergi, saya tengok keadaan dia orang memang tu saja yang saya biasa bagi kat dia tu datang. Dia kata saya memang teringat nak telefon ke ustaz, nak bagi tahu, nak minta bantuan, tapi alhamdulillah dia pun segan. Tapi oleh kerana dah acap kali minta tolong tu, seganlah dia. Tapi kita ni bila kita teringat dia, kita pergi tengok, alhamdulillah. Dia kata memang banyak lagi lah yang kita perlu. So saya ingat kita nak bantu mereka dengan sedikit pack makanan. Walaupun ada yang minta duit sebenarnya nak bayar sewa, dia tak boleh kerja musim ni. Kalau PKP, orang warga negara terkesan. Waktu PKP ni, orang yang bukan warga negara lagi terkesan. Sebab ialah mereka nak harap pada siapa? Kita ni ada pihak kerajaan yang boleh bantu. Mereka ni atas qadar mereka masing-masing. Jadi saya ingat kita nak bantu mereka, dan mungkin pihak PQDM juga boleh bantu saya, mungkin Kak Na dan juga beberapa penggerak dia. Dalam masa yang sama, kempen ini saya juga gerakkan di page Ustaz Ahmad Hashimi dengan kerjasama Mishkat Media, dan alhamdulillah kita dapat sikit sumbangan untuk kita bagi pada hari ini. Tapi berterusanlah, kita boleh, kalau boleh kita sama-sama infak. Dan ada sahabat saya daripada Vietnam juga minta bantuan untuk sama-sama kita bantu. Mungkin kita boleh bagi kepada dia sikit, kerana inilah musim kita saling bantu-membantu dalam keadaan orang memerlukan bantuan kita, insya-Allah. Jadi pakar-pakar bantu, terima kasih kepada semua yang terlibat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi rezeki yang telah diberikan, dan Allah menjadikan semua harta kita itu sebagai amalan salih yang Allah Ta'ala akan balas kebaikannya dan lipat gandakannya, sama ada di dunia malah juga di hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik, wallahu ta'ala alam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekadar itu yang dapat kita kongsi pada pagi ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik dari kelemahan saya sendiri, moga-moga Allah Ta'ala memandu kita kepada apa yang dia redai, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.